Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masih lagi bersama aku, Iskandar Syukri. Jadi, untuk video hari ini adalah sambungan daripada video yang sebelum ni. Jadi, untuk part 2 hari ni, kita akan ceritakan tentang walkthrough semua fungsi yang ada pada jam Amazfit GTS 3 lah. Jadi, aku tak nak buang masa panjang-panjang. Jom, kita terus start dengan walkthrough. Let's go! Okay, first kali kita akan swipe daripada atas ke bawah. So daripada atas ke bawah korang akan nampak ada flashlight, ada DND, ada theater mode. Oh, yang ni benda baru. So kita tengok dulu apa benda ni. Okay, jadi yang ni dia akan kekalkan korang punya jam dalam keadaan menyala lah. So dalam beberapa tempoh yang korang boleh set, ataupun korang biar je off sebab dia akan reducekan korang punya kadar bateri. Kemudian dia ada tarikh kat sini. So kalau tarikh ni korang tekan, okey, dia akan masuk kepada ruangan kalender lah. So yang ni pun benda baru juga pada Amazfit. Kemudian kita ada brightness adjustment kat sini. So sekarang ni dia berada dalam mode auto. Jadi kalau korang tak nak mode auto ni, korang tutup je and then korang boleh naikkan brightness dah. Dia go back. Kemudian ada kadar bateri dekat sini. So dekat sini korang boleh klik dan dia akan masuk kepada battery saving mode lah. So, korang boleh setting battery saver dekat sini. Okey, kemudian yang bawah ni dia macam radar ni. Yang ni adalah untuk find my phone. So kalau korang klik ni, okey, so dia dah jumpa lah aku punya telefon lah. Okey, dan yang last sekali ni adalah setting. Yang mana kalau korang tekan ni, dia akan membawa korang ke bahagian setting lah. Jadi untuk setting, first kali korang akan nampak watch face and time setting. So kalau korang klik ni, dia ada beberapa lagi fungsi. Watch face ni kalau korang klik, korang boleh tengok lah. Ada beberapa jenis watch faces yang lain. So kita try yang ni. Kemudian dia ada time format. So yang ni kalau korang klik, korang boleh tentukan lah sama ada korang nak gunakan format 12 jam ataupun 24 jam, ataupun korang follow je apa yang setting pada telefon lah. So yang ni aku follow je phone. So kita biar default sajalah. So next ialah date format pun. Yang ni pun korang boleh tentukan lah nak format tarikh yang macam mana. So kalau macam aku prefer yang macam ni lah, yang kedua ni. So itu saja untuk bahagian setting watch face tadi. Next ialah bahagian display. So kalau display ni, okay, korang boleh tentukan dia punya brightness, punya screen on duration. Kemudian dia ada always on kalau korang nak set. So always on style ni pun macam biasa, macam sebelum ni juga. Dia boleh follow watch face ataupun korang boleh select watch face yang mana yang korang nak lah. Dia ada beberapa default watch face yang korang boleh pilih. So kita back semula. So enable kalau korang nak lah. Sama ada nak enable full day ke, smart ke, schedule ke, terpulang pada korang. Okay, seterusnya kita ada wake on wrist raise. Okay, so yang ni kalau korang angkat tangan, dia akan menyala lah. So kalau kita tengok dekat sini, response speed dia adalah standard. So korang boleh set lah sama ada nak standard ataupun nak sensitif. So untuk aku akan pilih sensitif lah. So kita back semula. Enable all day. Yes, all day. So aku biar je. Kemudian kita ada theme style. Kalau tengok theme style ni, okay. Oh, okay. So maksudnya dia ada beberapa jenis style paparan aplikasi lah kalau tak salah aku. Sekarang ni aku rasa aku prefer yang asal dulu. Nanti kita tengok lebih lanjut lagi. Kemudian kita ada last kali screen on upon notification. So maksud dekat sini, kalau korang on ke notification phone korang masuk ke jam ni, jadi setiap kali notifikasi masuk, screen jam ni akan menyala lah. Jadi kalau aku takkan on ke benda ni lah. Dan notification pun aku tak masukkan sebenarnya. So kita back semula. So itu selesailah bahagian display. Next kita pergi bahagian vibration. Okay, yang ni kita boleh setting vibration for all alert dan juga vibration untuk crown yang ni. Macam sekarang ni dia aktif. So maksudnya bila aku scroll benda ni, dia akan vibrate lah. So aku biar je dulu macam biasa. Next kita pergi kepada workout, setting untuk workout. Jadi dekat atas ni dia ada workout detection. So kalau korang masuk sini, dia ada beberapa jenis workout detection lah. Yang ni korang boleh tentukan lah. Macam Siri yang sebelum ni juga, dia ada beberapa jenis sukan yang boleh auto detect. So yang ni aku biar je off dulu. Aku tak ada nak setting apa-apa lagi. So kalau korang nak, dia boleh alertkan dan juga sensitivity pun korang boleh pilih lah. So itu bahagian workout detection. Kemudian dia ada GPS setting. Okey, untuk GPS setting, korang nak yang mana? Sama ada nak accuracy ke, untuk balance ke, untuk power saving ataupun custom. Jadi kalau kita klik accuracy dekat sini, okey, nice. Jadi sekarang ni dia boleh pilih accuracy dengan positioning semua satelit. Dia combinekan semua satelit untuk tentukan kedudukan korang lah. So dia akan cari satelit yang paling accurate dengan kegunaan korang lah di mana-mana tempat yang korang berada tu. Kemudian kalau korang pilih balance, okey, dia akan pilih lah positioning combination GPS dengan GLONASS lah.
Kemudian kalau power saving pula, dia akan pergi low power GPS. Biasanya kalau yang low power GPS ni, dia punya accuracy tu kurang sikit lah. Okay, so kita back. So last kali kita ada custom. Kalau korang pilih custom ni, so korang boleh pilih lah sama ada nak combination apa. Nak dengan GPS dengan Beidou ke, GPS Galileo ke, ataupun all satellite ke. So korang boleh pilih custom. So ini adalah benda yang baru yang aku nampak dekat dalam ni. Sebab kalau sebelum ni korang just boleh pilih default je lah. So yang ni dia ada extra lagi, korang boleh custom macam mana yang korang nak, satelit mana yang korang nak, ataupun nak combine semua sekali satelit gunakan dalam satu masa pun boleh, tak ada masalah. So itu pada aku satu penambahan yang sangat-sangat bagus lah, yang sepatutnya memberikan ketepatan yang lebih baik berbanding siri yang sebelum dia. So itu bahagian GPS dia. So aku letak pada setting accuracy. Last kali kita ada AGPS expired notification. Okay, kalau korang punya GPS tu dah outdated, dia akan bagi notification untuk korang update. So yang ni aku biar je on. So itu bahagian workout tadi So seterusnya ialah preference. Jadi korang boleh tentukan lah setting-setting untuk tetapan tertentu. Jadi yang ni do not disturb, korang boleh pilih nak yang macam mana. Korang boleh setting ikut korang punya kehendak. Off wrist lock. Okay, off wrist lock ni maksudnya kalau korang cabut jam ni, dia akan lockkan screen. Kalau tak salah aku lah. Nanti aku akan test lebih lanjut lagi berkenaan dengan ni. Kemudian dia ada password dan sebagainya. Kemudian long press side button. Okay, jadi fungsi dia ialah korang akan settingkan button tepi ni. Bila korang tekan lama-lama, dia akan pergi ke setting tertentu. Jadi dekat sini korang boleh pilih lah sama ada nak offline voice ataupun pi, heart rate, blood oxygen, workout dan sebagainya. Jadi kebiasaannya aku akan pilih workout lah. Okay, so itu aku letak dulu buat masa ni. Kemudian kita ada app list. Okay, so yang ni adalah kesemua apps yang ada dekat dalam jam ni. Kemudian control center. Control center pun benda yang sama ada dekat bahagian yang aku katakan tadi, quick setting, yang kita swipe daripada atas ke bawah tadi. Kemudian kita ada widget. So untuk widget, okey, yang ni mungkin dekat bahagian luar, nanti kita akan tengok selanjutnya. Kemudian offline voice control. So offline voice control ni korang boleh setting untuk yang Alexa tadi. So macam mana korang nak wake up dia, apa semua tu korang boleh tengok dekat sini. And then kita ada watch language. So yang ni bahasa macam yang kita tentukan awal-awal tadi. Okay, last kali ialah wearing direction. Yang ni adalah untuk tentukan button ni. Kalau korang pakai jam tangan kiri ke ataupun tangan kanan ke, korang boleh tentukan lah. So kalau korang pakai tangan kiri, button on right lah. Tapi kalau korang pakai tangan kanan, korang nak button belah sini ke ataupun korang nak button belah kiri ke, so korang tekanlah button belah kiri. So dia akan terbalik lah. Macam tu. Jadi sekarang ni aku akan maintainkan button belah kanan. Okay, so dia terbalik semula ke bahagian kanan lah. So itu bahagian wearing direction. Dan itu saja bahagian preference. Next ialah bahagian sistem. Okay, dia ada about, macam biasalah benda-benda biasa. Sama juga emoji, dia support untuk emoji Google. Tapi tak semualah. Dia hanya basic emoji lah setakat ni. So kita back semula. Dia ada regulatory, restart, shutdown, factory reset. So semua dekat dalam bahagian sistem. So settle. Kita back semula. Dan kita kembali ke paparan yang ni. Dan kita swipe semula ke atas. Dan dia akan kembali ke muka depan. Okey, seterusnya kita akan swipe daripada bawah ke atas. Okey, jadi untuk bawah ke atas ni kita akan nampak notification lah. Jadi untuk sekarang ni aku tak ada apa-apa notification lagi. Sebab aku tak ada link lagi notification dengan phone aku lah. So kita back semula ke paparan utama. Okey, seterusnya kita akan swipe pula daripada kiri ke kanan. Jadi daripada sini korang akan nampak dia panggil shortcut cards. Yang mana dekat sini dia ada beberapa shortcut yang korang boleh tengok lah. Yang mana benda ni korang boleh custom jugalah. So dekat sini kita akan nampak lah beberapa setting yang default, iaitu weather, forecast, pi, alarm dan sebagainya, macam-macam lagi. Dan setiap satu ni korang boleh klik lah. Okey, sebagai contoh kalau weather ni korang klik, dia akan bawa korang ke paparan yang penuh lah. Jadi kat sini dia ada forecast sikit lah. Macam sekarang ni dia ada suhu semasa dan sebagainya. Kemudian dia ada forecast cuaca dekat situ. So kita back semula. Kemudian forecast ni benda yang sama macam tadi. Pi ni macam biasa, dia akan bawa kepada paparan pi. Korang punya laporan penuh aktiviti sepanjang hari ataupun sepanjang minggu. Seperti juga yang lain, semua benda ni korang boleh custom lah. So dekat sini bawah sekali korang akan nampak button setting. So korang boleh klik dekat sini dan korang boleh pilih sama ada nak tambah ataupun nak adjust ke apa ke, semua boleh dekat sini lah. Macam-macam lagi, dia ada to do,
Dia ada work clock, stress, last workout dan sebagainya. So korang boleh pilih apa yang korang prefer untuk letak dekat bahagian muka depan tadi lah. So kita back semula. So ini adalah bahagian shortcut cuts. Okay guys, seterusnya kita akan swipe daripada kanan ke kiri. So kalau korang swipe kanan ke kiri, korang akan nampak activity tracking korang lah. Jadi kat sini dia ada step, stand dan juga min. Kalau korang klik kat sini, dia akan bawa kepada setting yang dalam pula lah, paparan dalam dia. Jadi dekat sini korang boleh letak lah goal korang berapa dan korang tengok lah step korang sekarang berapa. And then dia ada yesterday punya record. Dan kalau korang scroll lagi, macam-macam activity tracking yang korang boleh tengok. Macam dekat sini sebagai contoh, korang boleh tengok lah korang punya calorie burn, berapa lama masa korang berjalan, berapa lama korang duduk, tangga, kilometer dan sebagainya. Okay, kemudian kat bawah ni pula dia ada view in the mobile app. So kalau korang klik sini, okay, dia tulis view in the mobile app. So aku tak tahu apa setting dia sebenarnya. Dan last sekali kita ada setting lah. Jadi untuk setting ni kalau korang klik, korang boleh takkan apa-apa reminder yang korang nak. Kemudian korang boleh juga set korang punya goal berapa. Macam sekarang ni dia ada step goal, dia ada calorie goal. Lepas tu ada activity indicator. So benda ni semua korang boleh setting lah dekat sini. Okay, seterusnya kita swipe lagi daripada kanan ke kiri. So yang ni dia akan bawa korang kepada one step measurement. One step ke, one stop ke, one click measurement ke, aku tak pasti apa dia. Tapi apa yang dia buat ialah kalau korang klik button refresh dekat bawah ni, dia akan ambil semua jenis bacaan lah. Daripada heart rate, kemudian daripada segi SpO2, kadar degupan jantung, stress level, semua dia akan detect secara satu klik ni je. So dia akan baca semua jenis bacaan yang korang perlukan. So kalau korang klik pula, dia akan tengok lah semua record daripada yang dia dapatkan bacaan tadi. Kita back semula dan kita swipe lagi daripada kanan ke kiri dan dia akan bawa korang ke bahagian weather forecast. So dekat sini dia ada animation screen dekat sini. Dia punya gambar ni bergerak awan ni. Jadi dekat sini korang boleh klik rasanya. Okay, so korang boleh klik, dia akan bawa ke paparan yang sama macam yang tadi lah. So itu untuk bahagian ni. Kita back semula dan kita swipe lagi daripada kanan ke kiri, dia akan bawa korang kepada bahagian pie. So pie ni paparan dia kalau korang klik sama juga macam tadi, dia akan bawa kepada semua record senaman korang lah selama 1 minggu. Swipe lagi, kemudian dia ada sleep data. So yang ni bila korang pakai waktu malam masa tidur, so the next day korang akan dapat lah korang punya record tidur. So kalau korang klik dekat sini, dia ada data semua korang punya tidur lah. Jadi maksudnya dekat sini, dekat Amazfit GTS 3 kali ni, dia memang dah latest update dan dia memang lebih lagi functioning lah. Sebab paparan-paparan yang macam ni, dia boleh paparkan terus dekat dalam jam tanpa perlu pergi kepada dalam apps. Sebab kalau macam sleep tracking apa semua ni, pada siri yang sebelum ni, dia hanya boleh diakses daripada phone sahaja. So, ini satu penambahbaikan yang barulah yang aku nampak yang sangat berguna. So, tak adalah semua benda korang nak refer pada phone je kan. So, next kita try lagi swipe daripada kanan ke kiri. Dia akan masuk ke bahagian weather, forecast dan sebagainya. Yang ni shortcut cuts tadi. Dan kita terus balik kepada paparan utama. Jadi, itu sajalah yang korang akan dapat daripada swipe atas, bawah, kiri, kanan. So, itu saja yang korang akan dapat lah. Okay guys, jadi sekarang ni kita dah settle dah swipe atas, bawah, kiri, kanan semua. Seterusnya kita akan beralih pula kepada bahagian navigation crown ni lah. Okay, untuk navigation crown ni, kalau korang klik sekali pada waktu dia punya screen off, dia akan turn on kan screen lah. Kemudian kalau korang klik sekali pada waktu screen on, dia akan bawa korang kepada aplikasi. So ini adalah semua aplikasi yang korang akan nampak dekat dalam jam ni. First sekali ialah Pi. Kalau korang klik, dia akan bawa kepada paparan Pi tadi. Kemudian dia ada heart rate. Yang ni adalah paparan heart rate. Kalau korang nak buat bacaan, boleh klik dia dekat sini. Kemudian kita back semula. And then kita ada blood oxygen. Okay. Kalau korang klik, sama juga korang boleh buat bacaan blood oxygen level korang. And then dia akan keluarkan semua data dekat sini. Kemudian kita ada one tap measuring. Okay, yang ni yang aku masukkan tadi. One tap measuring nama dia. So kalau korang klik dekat sini, dia akan bawa korang kepada measure your health indicator with one tap. So kalau korang klik sini, dia akan buat bacaan untuk semua sekali lah. So korang kena pakai jam elok-elok, ketat-ketat dan dia akan start bacaan. Okey, kemudian kita ada workout. Jadi untuk Amazfit GTS 3 kali ni, dia didatangkan dengan lebih daripada 150 plus workout. Macam aku cerita dalam video yang sebelum ni, mungkin ada senaman yang korang tak sangka pun ada dekat dalam ni lah. Jadi kalau korang nak tahu semua jenis senaman yang ada dekat dalam jam ni,
Okey, sekarang ni korang boleh tengok dekat skrin dan korang boleh pause lah. Tapi kalau korang tak nampak yang dekat skrin ni, aku ada sediakan link untuk korang dekat bawah lah, yang mana dia akan bawa korang kepada senarai senaman tu. Kemudian untuk senaman ni juga korang boleh nampak dekat sini dia ada e-sport. E-sport pun dah ada dah bacaan dekat dalam ni. So mungkin dia akan baca korang punya kadar degupan jantung dan juga stress level korang lah. So itu untuk bahagian workout. Okey, selain daripada pertambahan jenis senaman yang ada dekat dalam jam ni juga dia dah ada extra function lah untuk senaman. Sebagai contoh, aku tunjuk dekat sini, kita pilih outdoor running. Kemudian kalau korang boleh tengok dekat sini, dia ada setting yang korang boleh access dekat bawah ni. Dia ada assistant. So daripada assistant ni, kalau korang tekan, dia ada macam-macam lah yang korang boleh set. Sama ada workout goal, ada workout alert, auto lap, semua ni. Yang ni biasa. Dan last kali kita ada virtual pacer ataupun cadence assistant. So yang ni korang boleh tetapkan lah berapa pace larian korang untuk hari tu lah yang korang nak buat. So korang boleh tetapkan awal-awal dekat sini. So cadence assistant pun korang boleh setting dekat sini. So itu salah satu penambahbaikan yang ada lah. Sebabnya kalau aku perasan sebelum ni, macam aku punya T-Rex Pro ni, dia ada juga tapi dia panggil sebagai virtual rabbit, yang mana dia punya fungsi tu lain sikit. Okay, contohnya kita ambil outdoor running. Outdoor running. So kalau korang pilih dekat sini, dia ada workout assistant juga. Kemudian dia ada cadence assistant dan juga virtual rabbit. Jadi virtual rabbit ni lebih kurang juga macam yang ada dekat sini lah, virtual pacer dekat sini. Cumanya dia berubah nama lah. So korang boleh tetapkan berapa pace larian korang. So itu yang baru tentang dia punya workout status. Okey, seterusnya ialah workout history. Kalau korang klik, dia akan paparkan seluruh korang punya data workout lah. Cumanya untuk GTS 3 ni aku tak pasti berapa banyak data yang dia boleh simpan dekat dalam jam sendiri. Kemudian kita ada workout status. So kalau klik kat sini, dia akan paparkan korang punya status workout korang lah. Jadi yang ni dia gunakan first beat algorithm yang aku pernah ceritakan dalam video terdahulu. Jadi dekat sini korang akan nampak lah berapa training load yang korang buat dalam tempoh 7 hari kebelakangan. Kemudian dia ada VO2 max. Kemudian dia ada full recovery. So yang ni dia akan paparkan korang punya tempoh untuk recover daripada sesuatu aktiviti yang korang dah buat lah. So itu adalah kegunaan workout status ni. So kita back semula dan kita seterusnya pergi ke stress. Jadi yang ni dia akan dapatkan bacaan korang punya stress level lah. So itu adalah untuk bahagian stress level measurement. And then kita ada activity. So daripada segi activity ni pula, macam tadi juga paparan dia akan ada segala jenis aktiviti korang lah. Step counter, apa semua, target korang, semua korang boleh set dekat sini macam tadi. And then kita ada sleep monitoring. Yang ni pun sama juga macam tadi. Dia akan keluarkan semua data tidur korang. Kemudian kita ada weather. Okey, paparan dia pun sama juga macam yang kita tunjuk tadi. Okey, seterusnya ialah bahagian muzik. Jadi untuk muzik pada GTS 3 ni, dia hanya boleh kontrol korang punya lagu di telefon lah. So maksudnya kalau jam ni dah connect dengan phone korang, korang play lagu dekat phone, korang punya jam boleh kontrol lah korang punya track. Sama ada nak previous, nak pada next, nak play, pause dan juga korang nak naikkan volume, turunkan volume. So itu sahajalah. Korang tak boleh lagi simpan lagu apa semualah dekat dalam ni sebab dia dah tak ada speaker. Okay, next ialah bahagian alarm. Jadi korang boleh je terus set alarm pada jam ni, kemudian dia akan vibrate lah. Okay, back semula kita pergi ke kalender. Okay, untuk kalender ni paparan dia sama macam yang mula-mula tadi. Kita boleh tengok lah tarikh, korang boleh tengok setiap bulan semua ada dekat sini. Kemudian kita back semula dan kita akan masuk ke bahagian setting. Yang ni setting sama macam yang game mula-mula tadi. Kemudian kita ada calculator. Calculator ni yang apps yang kita install tadi lah. So kalau kita klik calculator dekat sini, okay, so paparan dia macam calculator biasalah. So korang boleh tambah je macam biasa. So itu fungsi calculator. Yang ni adalah salah satu mini apps yang ada dekat dalam App Store dia tadi. Okay, seterusnya kita ada more. So kalau klik dekat sini, dia ada macam-macam lagi fungsi lain lah. So macam contoh dekat sini dia ada sun and moon. So dekat sun and moon ni dia akan tunjukkan lah bila matahari terbit, bila matahari tenggelam. So semua ada dekat sini, rekod dia. Bulan pun ada juga. Itu untuk sun and moon. Kemudian kita ada kompas. So macam ni lah rupa dia punya kompas. Okay, dia macam lain sikit daripada yang sebelum ni. Kemudian kalau korang boleh tengok, dia ada paparan macam pembaris kat sini. Kalau korang klik, yang ni adalah untuk bantu korang lah tengok sudut korang lah apa semula. Aku tak pandai sangat untuk kompas, tapi dia ada fungsi tu lah. Kalau korang yang biasa baca kompas, so dia ada fungsi tu sekarang ni. Kemudian selain daripada tu, dia ada juga paparkan ketinggian lah ataupun altitude. Dan juga bahagian sini dia ada tekanan udara. So kalau korang pandai baca, so benda ni akan jadi useful untuk korang lah. So itu untuk bahagian kompas. Kemudian dia ada barometer. Seterusnya kita ada cycle tracking. Jadi yang ni adalah fungsi yang dibuat khusus untuk wanita lah. Yang ni adalah untuk track menstrual cycle perempuan.
Untuk benda ni aku tak pandai sangat, tapi kalau ada perempuan yang menonton video ni, jadi ini adalah salah satu benda yang adalah tersedia untuk kaum hawa. Kalau korang rasa benda ni perlu untuk korang, so benda ni ada pada jam Amazfit GT S3 ni. Jadi itu untuk bahagian menstrual cycle ataupun cycle tracking tadi. Kemudian dia ada breathe. So kalau korang klik ni, dia akan ajak korang cara untuk kawal pernafasan lah. Next kita ada stopwatch. Stopwatch ni macam biasa, paparan biasa. Kemudian kita ada countdown. Kemudian kita ada juga find my phone. Yang ni sama macam tadi yang aku dah test. Kemudian dia ada world clock. No cities added. So kalau korang klik dekat sini, korang boleh letak lah mana-mana negara yang korang nak letak. Okay, next ialah to do. Yang ni macam job list yang korang nak buat lah. So korang boleh letakkan apa-apa to do list korang dekat dalam app Zap tu, dan dia akan appear lah dekat sini. And then kita ada Pomodoro timer. Yang ni aku tak pasti apa dia. Dia macam timer lah. Aku tak pasti apa fungsi dia. Mungkin nanti aku akan cuba, aku akan baca dulu apa guna benda ni. Dan last sekali kita ada camera remote. Jadi benda ni dia kena setting dulu lah. Okay, so tak apa, aku biar dulu. Nanti kita akan try setting kemudian. So itu adalah fungsi-fungsi yang ada dekat dalam jam ni. So aplikasi semua dah settle. Last kali kita nak test ialah daripada segi dia punya yang long press button ni. So kalau aku long press button ni, tadi aku setting workout. Jadi kita try tekan lama-lama. Alright, jadi dia akan keluar terus paparan workout. So itu saja cara nak back. Macam biasa korang swipe je daripada kiri ke kanan. Okey, lagi satu. Okey, jam ni pun korang perasan kan dia tak ada tempat untuk offkan screen. Jadi sama juga fungsi dia, korang just gunakan tapak tangan korang dan tekapkan, dia akan tutup screen lah. Ada satu lagi benda iaitu voice assistant tadi lah, ataupun offline voice assistant yang aku nak kena test macam ni. Okey, untuk offline voice control ni dia hanya boleh sebutkan apa yang ada dekat dalam setting ni sajalah. So sebagai contoh, dekat sini open music. Dia detect open music. Open sun and moon. Okay, so dia dapat detect benda tu. Turn on flashlight. Turn off flashlight. Alright, so dia turn off flashlight. So itulah fungsi offline voice assistant. So semuanya berfungsi dengan baik. Jadi itulah sahaja semua benda yang aku boleh tunjukkan dalam jam ni. So kita dah tengok dah daripada swipe, semua kita dah tengok button, cara nak off screen apa semua kita dah tengok dah, dan semuanya berfungsi dengan baik. So aku rasa kita akan terus pergi ke bahagian penutup. Okay guys, jadi selesailah semuanya tentang Amazfit GT S3. Jadi aku dah ceritakan daripada unboxing sehinggalah kepada fungsi-fungsi yang ada pada jam ni. Jadi aku harapkan daripada video aku ni, aku dapat membantu korang lah, dapat memberikan sedikit gambaran supaya korang dapat membuat pilihan sama ada jam ni sesuai ataupun tidak dengan korang, ataupun sesuai atau tidak korang nak jadikan sebagai hadiah kepada pasangan korang. Macam yang aku buat hari ni. Sekiranya korang dah pakai Amazfit GT S2, iaitu yang siri sebelum ni, aku boleh katakan sekarang bukan masa yang sesuai untuk korang upgrade jam korang lah. Sebab apa yang ada pada Amazfit GT S2 masih lagi relevan dan tak jauh beza pun dengan apa yang Amazfit GT S3 ni tawarkan lah. Jadi kalau korang nak upgrade tu, aku rasa baik korang tunggu next keluaran, baru korang boleh fikir untuk upgrade lah sekiranya ada penambahan fungsi-fungsi baru. Jadi itu pendapat aku secara peribadi. Tapi kalau korang nak beli juga sebab berkenan ke apa ke, itu pulang pada korang lah. Jadi itu saja daripada aku. Kalau korang ada apa-apa nak tanya tentang Amazfit GT S3 ni, ataupun korang nak aku test something ke, korang boleh je dropkan komen korang kat bawah. InsyaAllah aku akan pergi satu persatu dan aku cuba reply lah. Dan itu saja daripada aku. Korang jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe channel Iskandar Syukri, supaya channel aku dapat berkembang lagi dan memberikan manfaat kepada lebih ramai orang dekat luar sana. Alright, itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.